Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi ya tentang kuliah kita dalam bahagian yang kedua ini. Kalau dulu kita di kampung, kalau sakit gigi, apa yang diberikan? Diambil getah jarak. Getah jarak ditetiskan. Dan ditetiskan, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Alhamdulillah, Pak Haji telah pun mengeluarkan satu produk khusus untuk sakit gigi, sakit bibir, ulcer, semua sakit kulit, eczema, sakit kulit apapun, jerawat dan sebagainya, menggunakan daripada jarak. Ini boleh kita dapati yang kita namakan dengan satu produk kita Rakulit. Rakulit ialah rawatan kulit. InsyaAllah boleh mendapatkannya di sini dengan hubungi dengan Cik Azizi, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Selain daripada itu juga, ada orang bertanya bagaimana cara untuk memutihkan gigi. Ya, memutihkan gigi ini yang pertama, minum propolis. Iaitu, propolis ini iaitu yang ada di dalam madu kelulut. Minum madu kelulut setiap hari. Kita tak perlu ambil lah propolis tersebut, ambil madu kelulut, insya-Allah. Yang kedua, ambil cuka yang bercampur dengan madu. 4 bahagian madu, 1 bahagian cuka. Minum pada setiap hari, baik untuk jantung. Jadi oleh sebab itu Pak Haji katakan bahawa madu kelulut adalah baik untuk jantung. Pencampuran di antara cuka dengan madu itu baik juga untuk jantung. Begitulah yang kita belajar, baik untuk gigi, baik untuk jantung. Kalau ada penumpukan di dalam jantung arteri kita, maka terjadi karies gigi, karang gigi. Karang gigi itu menandakan bahawa di jantung juga berlakunya karang. Rosaknya gigi geraham menandakan bahawa karang mula terbentuk di jantung. Itu adalah di antaranya. Kemudian selain daripada itu juga kita boleh gunakan minyak bijan, minyak sesamin. Ya, sesamin, minyak tersebut adalah untuk memutihkan gigi dengan cara kita minum saja. Ya, dengan cara kita minum. Dan boleh juga biji asam itu disangrai, digoreng, lalu dibuat daripada bubuk untuk pasta gigi, untuk memutihkan gigi juga. Masya Allah, ya, itu boleh dan kita sedang menggunakannya itu dengan sangat baik. Adapun pertanyaan orang kata gigi longgar, macam mana cara untuk menghilangkan gigi longgar? Ini Pak Haji belajar daripada Datuk Pak Haji. Ya, dia kata gigi longgar ini dirawat dengan menggunakan daripada bambu, akar bambu. Jadi akar bambu itu ada di dalam Malex. Kita boleh ambil Malex, kapsul Malex. Ketika kita makan kapsul Malex itu, kita minum dia, maka gigi kita akan jadi kuat semula. Gigi kita yang longgar itu akan menjadi gam dan akan kuat semula. Selain daripada kita mengambil satu pasta gigi yang telah dikeluarkan oleh Dr. Razi, iaitu formula Dr. Razi yang menggunakan gamat sebagai salah satu bahan untuk menguatkan gigi. Masya Allah, ya, ini kesemuanya ada kepada kita. Kalau kita berkata tentang pasta gigi formula Dr. Razi itu, dia kesemuanya baik, khususnya untuk gigi, untuk masalah gigi, sakit gigi ataupun berlaku ulcer dalam mulut juga baik kita gunakan. Masya Allah, ya, sangat-sangat baik kalau kita gunakan. Termasuk juga untuk orang yang ada apa-apa permasalahan tentang gigi. Masya Allah. Baik. Kalau gitu Malex ini kita ambil dalam bentuk minum, masuk saja dalam kopi boleh. Kalau kita tak masuk dalam kopi, kita minum saja, kita ambil saja 3 pagi, 3 sore, 3 malam, insya-Allah, dan 3 hari saja gigi yang longgar itu dia kuat balik. Ini menarik kan? Menarik sebab herbal Malex ialah anti
acidosis, mengelakkan asam yang tinggi dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Jadi herba malik ni jangan tinggal. Kalau orang cakap tentang gigi, herba malik jangan tinggal. Sebab malik itu dia menguatkan gigi. Itu di antaranya. Baik, sementara itu sebelum kita meneruskan lagi, Pak Haji nak umumkan ya bahawa ada penonton-penonton yang bertuah pada minggu ini yang aktif lah di dalam Facebook Pak Haji ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana banyak tolong share kepada orang, banyak tolong sampai kepada teman-teman. Terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang akan membalas jasa kita. Ada 3 orang daripada Malaysia, iaitu Nur Azza binti Kamarudin. Ini boleh menuntut ya hadiahnya daripada admin ya. Begitu juga Encik Mazlan Abdul Wahab. Terima kasih Encik Mazlan daripada Perak. Dan begitu juga dengan Puan Arisma Hashim. Terima kasih kerana aktif bersama dalam Facebook Pak Haji. Alhamdulillah, syukur ya. Kuliah kita ni sudah 400 orang yang mengikutinya. Kadang-kadang sampai 500, kadang sampai juga ke 600. Masya Allah, syukur. Ya, ilmu ini makin ramai, orang pun dengar, orang pun amal, jadi amal kebaikan kita juga ya, insya-Allah. Di Indonesia pula minta tolong hubungi dengan Pak Jo, wadir kita, wakil director kita di sana, iaitu Ibu Elda Weni. Ibu Elda Weni, apa khabar? Dan ini hadiahnya akan sampai, hubungi dengan Pak Jo ya. Dan Ibu Fatmawati Akbar, apa khabar Ibu Fatmawati hari ini? Sihat, Alhamdulillah, dapatkan hadiah yang disediakan. Begitu juga dengan Ibu Ani, kantor cabang HPA. Jadi pun mendapat, sila hubungi admin untuk mendapat hadiah-hadiah ini, insya-Allah ya. Terima kasih dan jangan lupa ya, bila kita ikut program bersama dengan Pak Haji ni, insya-Allah kita share, kita like dan kita tekan tu. Kalau setuju tekan yang yang love tu. yang love tu tekan banyak. Itu di antaranya. Masya-Allah. Jadi insya-Allah dengan keterbatasan waktu ni lagi, kita belum lagi bergerak lagi. Nanti kalau dah Pak Haji mula bergerak, kita lihat banyak video-video di dalam TV Pak Haji akan keluar. Ikut bagi mereka yang cuba nak mendalami dalam bidang ini. Baik. Satu lagi, dalam perbincangan kita tentang gigi ini, Pak Haji nak sebutkan juga ada hubungan dengan mata. Macam mana gigi ada hubungan dengan mata? Biasa tak kita cabut gigi kadang-kadang melibatkan penglihatan. Ingat tu, gigi atas selalunya ada connection dengan bahagian mata. Kadang-kadang kita pakai spek mata, kalau spek mata itu tak bagus, tak cocok, sakit gigi. Orang dia puas fikir, kenapa aku sakit gigi? Sakit gigi kerana itu pakai kacamata ini. Ya, kerana pakai kacamata tu tak pas, kena saraf, sakitnya di gigi. Itu dia. Begitu juga ketika kita pakai kacamata, kalau tidak bagus, nanti kalau kita beli yang murah-murah, dia efek dekat otak, dekat kepala kita. Jadi bukan hanya efek kepada penglihatan, orang tu selalu sakit kepala. Sakit kepala kerana kacamata ini. Sakit gigi kerana kacamata. Sakit gigi boleh menyebabkan mata jadi rabun pun ada. Cabut gigi menyebabkan mata jadi rabun pun ada. Ini adalah kesan saraf yang dikatakan saraf. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah kita kena mencari herba-herba yang mempunyai hubungan dengan mata. Vitamin A, vitamin A. Vitamin A itu ialah vitamin untuk mata. Apa dia vitamin untuk mata? Sesuatu yang berwarna kuning. Misalnya apa dia? Wortel. Wortel pula. Apa tu? Wortel. Wortel ataupun carrot. Carrot tu bukan dia pohon getah, bukan. Carrot kita Malaysia panggil carrot, Indonesia panggil wortel. Jadi kita boleh menggunakan itu. Itu untuk bahagian mata. Tetapi baik di mata, baiklah di gigi. Baik di gigi, baiklah di jantung.
Jadi itu adalah antaranya sifir di dalam pengobatan kita ini. Kemudian seterusnya, Pak Haji nak sebutkan juga pasal gigi ni ya. Ada ketikanya kita kena ambil susu. Ni susu. Ni nak cerita pasal susu. Susu yang terbaik adalah susu kambing lah. Kita ambil kerana untuk bekalkan kalsium, utamanya pada gigi anak-anak kecil. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau kita banyak bagi herba, kita tak bagi susu, gigi dia pun tak tumbuh juga. Tapi jangan risau. Jangan risau. Sebab gigi awal itu gigi susu namanya. Dia akan keluar gigi juga. Gigi yang cantik nanti, insya-Allah, yang elok nanti. Ya. Dan gigi yang elok ini dia agak sikit panjang. Gigi panjang pula. Sebab itu pernah tak kita tengok orang-orang di Hunza. Orang-orang di Hunza ni gigi mereka panjang-panjang. Hai, cantik tak kalau gigi panjang? Gigi panjang yang sesuai lah, bukan panjang gigi tu sampai tengok pun agak janggal. Allah buat ni elok dengan muka, dengan wajah kita. Giginya tetaplah panjang sangat macam jari kita. Lihat ni jari panjang-panjang. Ada setengah yang pendek-pendek. Jadi Allah buat tu elok dah, sesuai dengan tubuh badan kita. Begitu gigi. Gigi kita tu ada yang agak sikit panjang. Itu menandakan kesihatannya itu baik. Baik sekali sebab pertumbuhannya sangat baik. Gigi, kuku dan rambut ini dia bergantung juga pada satu yang bernama kolagen. Ini yang Pak Haji nak sebut sekali, iaitu radikolagen. Kolagen ini iaitu satu yang akan menjadi semakin lama usia kita beranjak kepada usia tua, usia senja lah maksud Pak Haji, maka kolagen dalam tubuh badan kita akan kurang. Bila kurang kolagen, rambut kita sudah tak cantik lagi. Rambut kita banyak yang gugur. Rambut kita itu lembut, lembek. Rambut yang sihat, dia kuat. Rambut tu pun nampak segar. Kalau kita pegang lembek saja rambut, menandakan dia tak sihat. Itu rambut. Rambut sama juga dengan gigi. Sama juga dengan sendi. Dia jadi kuat bila dia ada kolagen. Dia tulang. Tulang ini dia perlu kepada kolagen. Jadi di mana kita nak dapat kolagen? Ya, betul. Jawapannya di HPA, di HPA dapat radik kolagen. Radik kolagen ini kita ambil daripada mana? Ambil daripada sirip, bukan sirip, sisik. Sisik ikan merah. Boleh ambil daripada sapi, boleh, tapi bau. Susah kita nak minum. Ambil daripada sisik ikan merah ini, maka kita masukkan dia dicampur dengan coklat koko. Koko, coklat, kakao kalau dalam bahasa Indonesia panggil kakao. Jadi oleh sebab itu, maka kolagen ini digunakan. Dan kolagen ini, ni Pak Haji nak tunjukkan, ini dia. Kakao atau koko kolagen. Sebenarnya bukan soal kokonya. Apa pun boleh kita masuk, buah apa boleh masuk, tapi nak hilang supaya orang sedap boleh minum. Kerana orang ni nak minum, dia kena ada sebab. Kalau kita kata minum herba, tak mau dia. Minum kopi herba, mau dia? Mau. Sebab dia nak minum herba? Tidak, sebab dia nak minum kopi. Begitu kolagen, minumlah kolagen, tak mau dia. Minum koko, mau tak? Mau? Koko kolagen. Bila koko kolagen ini kita bagi, maka dia memperbaiki semua sendi kita, termasuklah gigi. Jadi oleh sebab tu, kalau orang tu sakit gigi, ambil saja koko kolagen ini, masukkan air panas, kemudian minum sedikit sampai habis. Hilanglah sakit giginya. Habis satu gelas air yang dia minum tu, hilanglah sakit giginya. Tetapi radik kolagen ini tak boleh ambil dalam air panas, sebab dia akan musnah kolagennya.
Jadi kalau begitu, kolagen ini kita kena masak menggunakan air apa? Air biasa. Air biasa. Satu hari kena guna tiga apa? 3 bungkus sachet masuk dia. Satu waktu pagi, satu sachet. Waktu petang, satu sachet. Waktu malam, satu sachet. Jadi 3 sachet. Baru cukup keperluan kolagen dalam tubuh badan kita. Jadi sendi yang tak kuat, nak solat berdiri tak kuat, ketika duduk susah nak berdiri. Ya, ketika berdiri boleh berjalan. Ketika duduk nak berdiri itu yang susah. Bagaimana nak kuatkan sendi itu? Maka minumlah koko kolagen. Koko kolagen. Minumlah koko kolagen. Baik. Rambut jadi hitam. Rambut tidak tercabut. Tidak tercabut dia punya umbinya itu. Kerana apa? Sebab kolagen yang cukup. Tapi kalau rambut itu mula gugur, ketahuilah bahawa lututnya juga itu pun mau gugur juga. Yakni kering. Kering dia punya cairan sendinya itu. Macam mana nak datangkan cairan sendi? Jangan buat injection. Ini saja. Koko kolagen saja. Ambil saja. InsyaAllah dia boleh solat sambil berdiri semula. Jadi oleh sebab itu, jangan kita masukkan kimia, jangan masuk cairan, jangan masuk. Yang kita masuk ialah asas, iaitu kolagen dalam tubuh badan kita. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Rambut, kuku. Macam mana nak bagi jadi kuku kita cantik? Yang ni adalah kita panggil pedicure, medicure. Pedicure, medicure. Bukan main lagi ya. Kena cuci begitu. Ada yang kilat-kilat. Cuba lihat kuku Pak Haji ni. Macam tu. Maksudnya taklah elok. Tapi nak bagi tahu kata kena cuci. Aduh, disapu minyak pula di bawah ini sebagainya. Supaya nampak dia berkilat. Elok. Sebagainya. Kuku, rambut. Satu lagi gigi. Macam mana gigi? Gigi pun dia perlu kepada kolagen. Dia perlu kepada kolagen supaya gigi itu selain pada kalsium lah ya. Begitu juga otot, sendi ya. Begitu juga mata masih memerlukan kolagen untuk retina kita. Ya, jadi oleh sebab itu maka kolagen ini dalam usia seperti usia Pak Haji ini maka wajib ambil setiap hari supaya kita boleh bergerak. Jangan kaku ya. Sebab cuba kita lihat, orang tua selalunya kaku. Apa dia? Perjalanannya kaku. Kaku. Jadi sebab itulah orang tua-tua tidak boleh tak boleh nak lentur tangan. Dia jadi kaku gitu. Gitu keras ni sendi. Jadi kita kena belajar. Belajar. Apa dia? Misal kata Pak Haji kata beriadah misalnya. Malukan. Lihat macam tu. Macam kita sebut macam tu lebih kurang ya. Jadi kita bukan macam tu. Kita buka begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini menahan beban berat tangan ini, dia menguatkan masa di sini untuk elak tekanan darah tinggi. Jadi nak bagi dia terus dia punya bergerak. Jika tidak, ini kaku nak angkat badan pun tak kuat begitu. Ni koko kolagen. Jadi kalau kita sayang kat mak kita, sayang kat ayah kita, bapa kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya betul, berikan dia wang. Lagi? Apa lagi? Kita hiburkan hatinya. Betul. Hiburlah hatinya dengan beri koko kolagen. Supaya dia boleh bergerak tidak kaku. Tak kaku. Jalan pula. Aduh. Itu dia sebagainya. Kita apatah lagi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan anak. Ya, yang sudah begini. Masya Allah. Soalannya, kita tua selalunya dikaitkan dengan lemah. Boleh tak orang tua lebih kuat daripada orang muda? Soalannya, boleh atau tidak orang tua lebih kuat daripada orang muda? Jawapannya apa? Boleh. Kalau orang tua mengamalkan herba dan kalau orang muda tak amalkan herba. Tapi kalau orang muda amalkan herba, sampai bila-bila orang tua tetap kuat daripada orang
Orang muda tetap kuat daripada orang tua. Sebab apa? Sama-sama amal herba. Tapi kalau sama-sama tak amal herba, macam mana? Dua-dua lemah. Mengikut putaran waktu kita. Setiap sesuatu ada waktunya. Muda ada waktu tuanya. Sihat ada waktu sakitnya. Siang ada waktu malamnya. Malam ada waktu siangnya. Senang ada waktu susahnya. Setiap sesuatu itu ada waktunya. Bagaimana kita ingin untuk supaya waktu itu menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita sihat ketika datang waktu sakit, maka kita sudah prepare. Maksudnya kita sudah bersiap sedia dengan kesakitan tersebut. Insya-Allah ini bukan suatu arahan, ini adalah satu pilihan. Kita pilih herba sebagai alternatif dalam hidup kita. Kita boleh pilih kimia, kita boleh pilih pergi ke hospital, ke rumah sakit, kita boleh pilih herba, kita boleh pilih. Tidak ada siapa yang boleh memaksa kita menerima apa yang untuk kebaikan diri kita. Kita yang pilih. Kita bukan terpaksa, bukan dipaksa, kita bukanlah kerana kita ini tidak ada pilihan. Tetapi kita yang memilih. Apa yang kita pilih? Herba yang kita pilih. Sebagai apa? Sebagai salah satu suplemen hidup kita. Komplit, lengkapkan pengetahuan kita untuk ketika sampai waktunya. Ketika sampai waktu sakit, kita bersiap sedia dengan pengetahuan tentang ilmu herba. Ya, yang penting kita bersyukur kerana kita dapat mengamalkan produk yang halal, kita tak ambil produk yang haram, kita dapat maintain kesihatan kita, kita dapat lagi menikmati semuanya. Buah durian boleh nikmati lagi. Orang yang kena penyakit kencing manis tak boleh makan durian. Sayanglah musim durian ni. Jadi boleh tak orang sakit kencing manis makan durian? Boleh. Dengan syarat dia amal herba. Kalau dia tak amal herba, tak boleh. Itu di antara. Orang yang ada penyakit darah tinggi, dia tak boleh makan apa? Tak boleh makan telur masin. Telur masin. Tak boleh. Bahaya sekali tu. Tapi kalau dia makan herba, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa mudaratnya itu ialah apabila kita meninggalkan sesuatu herba. Jadi oleh sebab itu, definisi penyakit sebenarnya apa? Agak ekstrim lah. Kalau lah Pak Haji nak sebut ekstrim sikit lah. Ekstrim ni maksudnya pepandangan yang overclaim. Melampau sikit. Orang sakit tu sebab apa? Ada dua sebab. Pertama, orang tu kedekut. Pelik. Tak mau keluar wang, beli herba. Orang kata, ini bagus sekali untuk tulang belakang, bagus sekali. Dia tak mau beli. Pelik. Wang banyak. Kalau wangnya tak ada, itu cerita yang kedua. Cerita yang pertama, wang banyak. Dia tak mau. Dia pilih yang murah-murah. Aku, Pak Haji, ada tak yang murah? Yang murah lagi. Ini, kesihatan ini bukan sesuatu yang murah. Kalau sudah sakit, sudah tak ada lagi hitungan. Perlu buat operasi jantung 70,000 kalau dekat Malaysia. 75,000. Itu di antaranya. Pelik. Itu yang kedua, orang itu dia sakit kerana dia tak mau buka pandangannya dengan herba. Dia kata herba itu entah betul, entah tidak. Entah betul, entah tidak Pak Haji tu. Boleh jadi dia sebut macam tu. Pak Haji taklah dengar. Semua yang tulis dekat Pak Haji tu semua baik, bagus sebagainya. Ya, biasanya begitulah. Ya, orang akan tulis baik, ya terima kasih Pak Haji menghargainya. Tetapi cuba kita berikan pandangan. Bukanlah Pak Haji kita ikut Rasulullah. Alamiah dan ilahiyah. Ya, itu jelas. Bahawa Rasulullah SAW itu memilih yang bersifat alamiah. Jadi itu yang paling mudah sekali. Jadi oleh sebab itu, buka fikiran kita. Buka fikiran. Macam sekarang ni, Pak Haji ada keluarkan mi. Mi apa? Mi goreng dah. Mi kering. Mi kering itu macam mi sedap itu. Ini bukan mi sedap, mi enak. Mi enak. Jadi mi itu tak gunakan lagi pewarna, tidak ada lilin wax, tidak ada bahan awet, tidak ada apa. Semua malah ditambah dengan moringa lagi dekat situ untuk mendapatkan sumber mineral yang
penuh, yang lengkap. Bila Pak Haji sebutkan begitu, Masya Allah, makanlah makan tu. Ambillah. Kalau mi yang lain, kita takut. Takut sebab dia ada bahan awet yang tinggi, dia ada lilin, dia ada wax dekat situ, dan dia ada pewarna. Pewarna tu tak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi kulit, tak jadi rambut. Dia jadi racun dalam tubuh badan kita. Ini tidak. Pewarnanya daripada kunyit, tepungnya tak guna awetnya, tak guna dia punya bahan-bahan kimia yang lain. Selamat. Dia tak gunakan lilin yang akan merosakkan pencernaan. Tidak. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil herba tu, kita pilih yang mana yang kurang bahan kimianya. Begitu ayam yang kita ternak. Ya, kita ternak tak gunakan vaksin, tak gunakan daripada bahan-bahan kimia yang lain. Protein hidrolisis kita tak gunakan daripada sumber beta agonis. Kita gunakan kunyit, kita gunakan mint, kita gunakan daripada herba, kita gunakan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka kenapa kita tak mau memilih sesuatu yang baik? Itulah dia pengobatan. Begitu juga dengan gigi. Jadi bila Pak Haji keluarkan mi begini, mi moringa ini bagus untuk anak, untuk gigi anak, untuk tulang anak, untuk ibu hamil, untuk ibu selepas bersalin, untuk orang sakit, untuk orang tua, untuk ibu nenek kita, untuk datuk-datuk kita. Sebab ini adalah makanan obat. Ya, mi. Ingat ni mi ini. Jangan sampai tidak ada di rumah kita. Ini bukan bahan kimia. Ini adalah obat. Obat dalam bentuk mi. Biarkan makanan menjadi obatmu. Biarkan obat menjadi makananmu. Biar makananmu menjadi obatmu. Inilah dia mi. Ada setengah orang tak suka makan nasi. Makan mi. Makan mi jadi obat. Lepas bersalin, makan mi. Ada satu orang sebut, kamu selepas bersalin nanti, kamu makanlah mi. Ada orang sebut begitu. Pelik kan? Aneh kan? Tapi kita suruh orang makan mi. Kalau kita jumpa anak-anak demam, makanlah mi. Mana ada orang kata anak-anak demam makan mi? Anak-anak demam makan paracetamol. Ambil paracetamol. Ambil ubat. Ubat kita dalam mi. Dalam mi. Ini disebut sebagai functional food. Functional food. Food yang berfungsi untuk kesihatan. Jadi kalau untuk kesihatan gigi, nak amalkan, anak-anak diberi makan mi. Aneh sikit dengar, bunyi dia agak sikit. Kalau orang tanya, kenapa? Apa alasan kamu beri anak kamu makan mi itu untuk gigi? Sebab dalam mi ada kalsium. Di mana kamu tahu kata mi ada kalsium? Ya, kita kena buat mi dulu. Masak mi dulu. Bila masak mi, tengok air mi kita warna apa? Warnanya hijau. Apa makna hijau? Itu ialah moringa. Moringa itu apa? Kelor. Bahasanya panggil munggai. Cuba tengok. Munggai itu mempunyai kalsium lebih tinggi daripada susu. 17 kali lipat. 17 kali lebih tinggi daripada susu. Masya Allah, Masya Allah. Kalsium untuk apa? Untuk gigi. Untuk kekuatan gigi. Untuk tulang. Jadi kalau begitu, kalaulah kita nak cadangkan orang sakit, suruh dia beli ni. Pak Haji selalunya kalau orang sakit datang ambil perawatan sini, tak lupa akan suruh ambil mi. Makan mi ya, makan mi. So makan mi. Aneh Pak Haji ni. Orang suruh makan obat, dia suruh makan mi. Ya, sama kita bagi makan dengan madu lebah. Untuk kalsium, bagi makan minyak zaitun. Untuk kalsium, Pak Haji bagi makan mi. Ya, untuk kalsium. Tapi bukan mi biasa. Tapi mi ini, mi, apa dia panggil? Mi radik moringa. Jadi jangan lupa, ini telah kita keluarkan, Masya Allah. Nanti di suatu hari nanti ketika orang tahu tentang mi kita, semua orang sudah tak mau ambil mi yang lain. Mereka tahu tentang baik dan buruknya. Minta maaf kalau Pak Haji nak sampaikan daripada bahasa-bahasa mereka yang telah menggunakan mi. Mereka mengatakan, Pak Haji, mi yang Pak Haji keluar ini, yang dijual oleh HPA ini,
terbaik, nombor satu. Sedap dan sangat-sangat baik. Anak-anak suka. Ya Allah, bahagia hati kita dengar bila anak-anak suka. Sebab apa? Sebab kita boleh jual lagi. Sebab anak-anak suka. Bukan sebab itu. Sebab anak-anak suka menandakan bahawa testnya itu boleh diterima di kalangan anak-anak. Generasi akan datang menjadi generasi yang sihat, insya-Allah. Alhamdulillah, sampai ini saja kuliah pada hari ini. Kita sambung pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.